Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله التواب الرحيم. Sadaqallahul azim. Pertama sekali, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadan nabi wa rasula. Aku redha Allah adalah Tuhanku, Islam adalah cara hidupku, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasulku. Keduanya kita merafakkan setinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Nikmat yang paling besar iaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Di kalangan manusia yang cukup ramai, umat manusia yang bilion jumlahnya, Allah pilih kita untuk diberikan hidayah iman dan Islam. Maka peliharalah iman dan Islam kita sehinggalah kelak kita bertemu dan kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada malam ini, sebelum kita masuk pada pengajian kita, menggunakan kitab Indahnya Solat Berjemaah karangan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Haidir Hussein. Ayat yang dibacakan tadi diambil daripada surah Al-Hujurat. Tuan-tuan ambil Quran boleh atau guna handphone tengok surah Al-Hujurat ayat 10 hingga ayat 12. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan kepada kita beberapa cara, iaitu bagaimana kita nak bermuamalat, bagaimana kita nak berkomunikasi, bagaimana kita nak berhubung sesama manusia. Sama ada secara tradisi, konvensional, ataupun pada hari ini kita menggunakan alam media sosial, ataupun kita menggunakan body language sekalipun. Maka padanya ada beberapa panduan yang telah ditunjuk cara oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita renung dan kita amalkan. Sebab tu bila kita baca surah Al-Hujurat ni, ada beberapa suruhan yang wajib kita ikut dan ada juga beberapa larangan yang wajib kita tinggal. Di antaranya adalah cara kita berkomunikasi. Pada hari ini dalam tempoh pandemik, tuan-tuan, mungkin kita jarang jumpa dengan orang. Kalau jumpa pun mungkin kita tak sembang lama. Tetapi ada juga kita menggunakan media sosial. Maka sama ada Telegram, sama ada WhatsApp, sama ada Twitter, sama ada Facebook, apa saja medium yang ada, platform yang ada, maka perlu balik kepada asas, iaitu adab-adab dan juga turutan yang ditunjuk cara oleh agama untuk kita amalkan. Apa yang boleh kita ambil daripada intipati surah Al-Hujurat ni, tuan-tuan? Ada 9 poin. Ada 9 arahan dan larangan daripada Allah Ta'ala untuk kita amal dan kita tinggalkan. Yang pertama disebutkan, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut fatabayyanu. Perkataan tabayyun ni biasalah kita dengar. Allah kata apa dalam surah Al-Hujurat ni? Yang pertama, fatabayyanu, hendaklah kamu selidik terlebih dahulu satu khabar. Kamu kaji dulu.
Tuan-tuan para pendengar yang dirahmati Allah, hari ini kita mendengar berita tu kadang-kadang lebih cepat daripada orang yang berada pada tempat tersebut. Contoh, dalam satu kampung, katalah dalam kampung tu ada yang anak qaryah kampung tu dia nak kahwin, nak buat kenduri. Kita yang berada dekat Semenyih ni lebih tahu lagi daripada orang yang berada di kampung, sama ada di Kedah ke, di Kelantan ke kan. Sebab kita tahu benda tu daripada WhatsApp group contoh dia. Orang yang duduk kampung tu pun tak tahu pun berita yang berkaitan dengan kenduri dan sebagainya. Makna nak tunjuk kepada kita betapa berita-berita yang sampai kepada kita ni berita-berita yang begitu cepat. Maka satu kaedah yang agama ajar kepada kita yang kita boleh ambil daripada surah Al-Hujurat, iaitu fatabayyanu. Kita kaji dulu, kita selit dulu. Allah sebut apa? Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kau tanyalah orang yang ahlinya. Kalau kita hari ini cerita tentang COVID-19, kita betul-betul nak tahu maklumat yang betul-betul sahih, maklumat yang betul-betul ada punca kuasa dia, kita tanya siapa tuan-tuan? Kalau bab kesihatan ni kita tanya doktor lah. Dalam taman kita banyak doktor, tak ada masalah, kita WhatsApp je dia, tanya dia, doktor nak tanya sekian-sekian, dia pun jawab. Maka itu punca kuasa yang tepat. Ataupun kalau kita kata berita hari ini, kita terima berita tentang kes yang naik pada hari ini, macam-macam cerita tuan-tuan, keluar-keluar je, lepas tu keluar balik palsu, fake dan sebagainya. Apa nak jadi pada hari ini? Maka benda ni kita kena kaji. Itu dikatakan fatabayyanu. Apatah lagi berita-berita yang melibatkan maruah orang, berita-berita yang melibatkan aib orang, maka tu lebih lagi lah kita nak kaji. Sekalipun dalam bab sedekah pun kita kena kaji. Betul, antara amalan yang paling besar, yang paling diganjari Allah Ta'ala, yang orang kelak pada hari akhirat dia menyesal tuan-tuan, dia nak balik ke dunia, antaranya dia nak bersedekah banyak-banyak. Tetapi sedekah ni juga kita samakan ataupun kita mesti seimbangkan dengan arahan Tuhan, iaitu Allah sebut fatabayyanu. Kalau kita nampak ada gaya-gaya sindiket, tuan-tuan nak sedekah tak? Allah kata apa? Allah suruh selidik dulu. Maknanya tabayyun juga amalan yang mulia, sedekah juga amalan yang mulia. Maka gunakan kecerdikan kita untuk mengimbangkan kedua-duanya, kerana Allah dah bagi panduan kepada kita. Kadang-kadang orang buat sindiket, kita pun bagi. Tak boleh tuan-tuan. Allah kata apa? Tabayyun juga. Itu yang pertama. Kalaulah kita boleh pegang pada poin yang pertama ni, insya-Allah komunikasi kita sesama manusia insya-Allah harmoni. Insya-Allah harmoni. Yang berlaku hara pada hari ini kerana semua main ambil sumbat saja, kita terima bulat-bulat, kemudian kita sebar. Yang pertama. Yang kedua, Allah sebut juga dalam surah Al-Hujurat, antara perintahnya itu fa'aslihu. Saya sebut poin dia. Tuan-tuan buka surah Al-Hujurat ayat 10 hingga 12, tuan-tuan cari ayat tersebut. Fa'aslihu, iaitu damaikan. Damaikan siapa? Damaikan saudara-saudara yang bertelagah. Antara anggota zahir kita yang 7 ni tuan-tuan, mata kita, telinga kita, lisan kita, antara bab yang paling panjang dibahaskan oleh ulama ialah lidah. Tuan-tuan buka kitab Penawar Bagi Hati, dalam 7 anggota zahir ni tuan-tuan, lidah paling tebal sekali. Sebab apa? Lidah ni tuan-tuan, kesan dia tu sampai keturunan tuan-tuan. Mati dah yang cakap tu, tapi keturunan dia pegang, sampai adik-beradik pun tak bertegur siapa. Berlaku tak? Berlaku. Jadi kita lah jadi penamat kepada apa yang telah ditinggalkan oleh orang-orang yang terdahulu. Ni mulut. Kadang-kadang maaf tu senang tuan-tuan. Kita kadang-kadang cakap ni tak fikir, kita cakap-cakap lepas tu kita minta maaf. Ada satu cerita nak cerita tentang maaf ni. Ada satu orang dia sangat panas baran, orang muda. Benda kecil pun dia panas, marah. Salah dia pun dia marah tuan-tuan. Tersepak, contoh dia jalan-jalan tersepak rehal. Dia marah hanya rehal tu. Pemarah, dia jenis hot temper tuan-tuan. Apa nak jadi orang macam ni? Satu hari ubat dia ibu dia lah. Ibu dia tengok perangai anak dia, ibu dia kata, "Mai sini," kata, "Mak bagi kamu satu bungkus plastik yang berisi paku yang banyak." Dia kata, "Mak nak buat apa paku yang banyak ni?" Dia kata, "Setiap hari bila mana kamu rasa marah, kamu ambil paku ni, kamu pakukan dekat tembok belakang rumah kita ni." Kat rumah dia tu ada satu tembok simen. Setiap kali kamu rasa satu perkataan yang marah, kau pakulah. Dia kata. Jadi walaupun dia satu orang yang pemarah, tapi dia anak yang soleh tuan-tuan. Kita macam mana ibu kita ke? Lagi saya baru ni kat rumah mertua saya, duduk sekali dengan seorang mu'alaf lah.
Ni abang bagi duduklah dalam berapa tempoh. Jadi banyak masa dengan dia saya tanya macam-macam dengan dia. Alhamdulillah dia dapat panduan yang betul. Walaupun mak ayah dia masih lagi belum Islam, tapi dia menjaga hubungan dengan cukup baik. Dia kata tak ada masalah dengan mak ayah dia. Itu antara satu didikan yang terbaik lah. Jadi kita apa lagi mak kita, bila mak kata buat, anak muda ni pun dia buat lah. Tanpa banyak cakap dia buat. Dia marah tapi dia taat mak dia. Jadi setiap hari bila dia rasa marah dia paku kan. Bila satu perkara yang marah dia paku, satu perkara yang marah dia paku. Sampai habis paku dia. Bila habis paku dia jumpa mak, dia kata saya dah tak rasa marah dah. Sebab paku yang cukup banyak tuan-tuan. Punya banyak marah dia tak tahulah. Pemarah betul lah budak ni. Lalu bila mak dia senyum je. Mak dia kata sekarang setiap hari yang kau lalui dengan perasaan tidak marah, kau cabutlah paku tersebut. Cabut pula, tadi dah dipaku kan dah. Mak dia kata apa? Setiap hari yang kau lalui, kalau tak rasa marah kau cabut. Jadi dia ni dah kurang marah dia, setiap hari tanpa marah dia cabut. Satu hari tanpa kemarahan dia cabut sampai habis paku dia. Kemudian dia jumpa mak dia kata, mak dia pegang tangan dia, bawa dekat tembok tu, sekarang kau lihat nak, dia kata. Apa yang kamu nampak pada tembok tersebut tuan-tuan? Apa yang dia nampak tuan-tuan? Apa yang tinggal? Paku dah dipaku, kemudian dia dicabut, apa yang tinggal? Lubang-lubang tuan-tuan. Lubang-lubang. Jadi mak dia kata macam itulah juga kamu. Bila kamu marah, kemudian kamu minta maaf pada orang sekalipun, tetapi apa yang tinggal pada orang tersebut adalah parut. Parut ni yang kita nak jaga tuan-tuan. Maaf tu mudah seperti mana kita cabut paku. Kita dah marah orang, kita cabut, kita minta maaf. Tapi apa yang kita tinggalkan pada hati dia, perasaan dia, perasaan mak kita, perasaan jiran kita, perasaan kawan kerja kita, perasaan adik-beradik kita, hati dia terguris. Pasal apa? Pasal lidah. Lidah kita marah kat orang, cakap benda yang tak betul. Sebab tu tuan-tuan kena fikir panjang-panjang sebelum kita nak marah pada orang. Kita meninggalkan sehingga berparut hati dia. Itu yang sampai keturunan tuan-tuan, adik-beradik, sampai anak-anak cucu-cucu tak tegur siapa. Pasal ada parut walaupun dah minta maaf sekalipun. Ni sebab tu ulama bahas sebab lidah ni tuan-tuan. Subhanallah, cukup panjang, tebal isi dia. Nak cerita pasal marah saja. Sebab tu antara perintah Allah Ta'ala dalam Quran, lisan ni, lidah ni dua guna dia. Dua. Iaitu yang disebut yang pertama, kau, kata Allah SWT dalam Quran, Allah perintahkan apa? Iaitu perbanyakkanlah menggalakkan orang supaya bersedekah. Kita sebut sedekah tadi tu. Perbanyakkanlah menggalakkan orang tentang sedekah. Mulut kita ni. Nampak orang susah, kita galakkan orang bersedekah. Kadang-kadang orang cemuh kan, bila kita buka satu peluang untuk orang bersedekah kepada orang, kadang-kadang kita rasa cemuh. Dia kata, tak ada benda lain ke? Minta je kerja dia. Ada tak kita rasa macam tu? Siapa suruh ni? Tuhan suruh. Allah suruh. Galakkan orang bersedekah. Nak sedekah tak sedekah, pulang pada dia lah. Tetapi jangan ada perasaan tak suka. Pasal ini guna lisan kita. Allah sebut yang pertama. Yang kedua, ini. Iaitu aslihu bainakum. Iaitu mendamaikan di antara dua orang saudara yang bertelagah. Itu saya kata tadi. Antara guna lisan kita, lidah kita ni, ataupun antara kaedah untuk kita berkomunikasi dengan orang, ialah kita ni mendamaikan. Kalau benda yang dapat depan mata kita, adik-beradik kita macam nak bergaduh, macam nak bertengkar tuan-tuan, kita ni janganlah seperti orang kata apa, menuang minyak ke dalam api tuan-tuan yang sedang marak. Bertambah lagi bakar api tersebut. Jangan. Tugas kita agama kata apa? Mendamaikan. Boleh tak kita ada sifat macam tu? Para pendengar yang rahmati Allah, boleh tak kita ada? Kita ada sifat bila nampak orang nak bergaduh, ada bibit-bibit nak bergaduh, bibit-bibit nak berbalah, kitalah menjadi orang pertama mendamaikan. Boleh. Dalam Islam ada satu kaedah yang diharuskan untuk kita, qibtah tuan-tuan. Boleh kita berbohong. Iaitu perkara yang diharuskan apabila kita nak menghilangkan mudarat. Contoh dia banyaklah. Iaitu di antara gunanya adalah untuk mendamaikan saudara yang bertelagah. Kita cakaplah satu benda ni, walaupun orang tu tak cakap, tapi kita cakap benda-benda yang baik. Kita katalah nampak A dengan B ni nak macam bergaduh, dah bergaduh, kemudian kita jumpa dengan A, kita cakap benda yang baik tentang B. Betul, boleh tak? Kita ada tak macam tu? Ataupun lepas tu kita jumpa pula dengan si B ni, kita cakap tentang yang baik-baik tentang A. A tu dia dah macam sejuk hati dia dah mula memaafkan, saya fikir ni hanya miscommunication. Kita boleh tak jadi macam tu? Walaupun dia tahu benda tu memang betul-betul bergaduh.
Jadi itu antara yang diharuskan oleh syarak kita, iaitu kita mendamaikan di antara sama manusia. Begitulah juga kalau dalam media sosial ni, WhatsApp ke Telegram ke, tuan-tuan cenderung pada prefer mana? WhatsApp lah, banyak WhatsApp lah kan. Kadang-kadang dalam grup sekolah, dalam grup tempat kerja, dalam grup taman dan sebagainya, antara yang kita boleh gunakan, kita menjadi orang tengah mendamaikan. Nampak macam nak gaduh ni, nampak macam nak berbalah ni, kita gunalah, share lah apa-apa benda yang mendamaikan dan meredakan. Ini perintah Allah Ta'ala dalam surah Al-Hujurat. Kemudian yang ketiganya Allah sebut apa? Wa aqsitu, berlaku adil. Macam mana nak berlaku adil ni? Contoh dia, grup admin kena adil lah. Kalau dah buat satu peraturan, sama rata lah. Ataupun dalam grup tu kita sebagai ketua, sebagai orang kata orang yang dihormati dalam kumpulan, dalam grup tersebut, maka kita ni kena berlaku adil, ambil pandangan semua orang, dan kemudian kita jangan berat sebelah dan sebagainya. Ini antara kaedah yang disebutkan oleh agama. Kemudian yang keempatnya, la yashar. Allah kata apa? La yashar, ini larangan. Jangan mencela, jangan mencemuh, dan jangan merendah-rendahkan orang. Jangan kita merendah-rendahkan orang. Mentang-mentang kita dapat benda tu, kita merendah-rendahkan orang yang tak dapat. Ataupun kita mencela orang yang kurang daripada kita. Ini bukan kerja kita. Ini bukan yang dituntut oleh agama kita. Kemudian yang kelima, saya simpulkan secara mudah untuk tuan-tuan. Yang kelima iaitu wala talmizu. Juga dalam surah Al-Hujurat. Jangan mengaibkan. Jangan kita mengaibkan. Jangan kita korek-korek benda-benda yang dah disembunyikan. Itu bukan yang disuruh untuk kita hidup, tujuan hidup kita, tuan-tuan. Kerja kita mengaibkan orang je. Satu orang yang kita tunjuk dengan jari telunjuk ni, tuan-tuan, kita sedar tak sedar ni, 4 jari lagi tunjuk pada kita. Ini bukan kata-kata ulama' ataupun hadis. Ini kata-kata orang tua. Orang tua-tua kita katakan. Satu jari yang telunjuk pada kamu ni, kamu sedar tak 4 jari tunjuk pada kita. Jadi jangan kita suka aibkan orang lain. Hati kita mesti bersih. Kemudian yang kelima, yang keenamnya Allah sebut apa? Wala tanabazu bil alqab. Ini banyak. Wala tanabazu bil alqab. Jangan kita labelkan orang dengan gambaran yang buruk, dengan nama yang buruk. Hari ini ramai orang suka label-label orang. Gurau-gurau dia kadang-kadang tidak ada batas dia, sampai orang tu terasa hati. Jangan kita melabelkan orang dengan label-label yang buruk, bil alqab. Allah kata jangan kita sebut dia, jangan kita gelar dia dengan perkataan-perkataan yang dia tak suka, gelaran-gelaran yang dia tak suka. InsyaAllah kalau kita hindar semua benda ni, InsyaAllah komunikasi kita antara sama manusia, sama ada secara konvensional ataupun secara media sosial, InsyaAllah akan harmoni, akan terjamin. Baik. Kemudian Allah sebut apa lagi? Allah kata ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhlah perkara daripada syak wasangka. Nak tahu ni benda tak clear lagi, kita dah syak wasangka pada orang dah. Kita dah agak dialah yang buat, padahal dia tak buat pun. Sekalipun dia buat, kita jangan. Bukan kerja kita. Ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauh daripada perkara berburuk sangka. Bahkan kita dituntut berbaik sangka, hablum minan nas, sama manusia. Apatah lagi berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Berbaik sangka kepada Allah Ta'ala macam mana tu Ustaz? Baik sangka dengan Allah Ta'ala ni, antara ulama syarah, tuan-tuan, yang pertama, kita sentiasa positif dengan apa saja Allah bagi pada kita. Kena ada rasa positif dengan segala yang Allah bagi pada kita. Allah bagi kawan kita kaya, kita tak berapa nak kaya, kita kena positif dengan apa yang Allah bagi. Yang pertama. Yang kedua, sangkaan-sangkaan manusia ini adalah merupakan doa dan permintaan. Allah kata apa? Aku bersama dengan sangkaan hamba-hambaku dan aku bersamanya. Jadi kalau kita bersangka buruk dengan ketentuan Allah Ta'ala, apa maksud dia? Allah tak bersama dengan kita. Maka sangkaan kita kena baik, kerana segala ketentuan itu yang baik atau yang buruk datangnya daripada Allah, dan Allah tak uji satu orang manusia itu melainkan dengan kadar kemampuan kita sendiri. Betul tak? Sebab tu Allah sebut dalam Quran, inna ma'al usri yusra. Setiap perkara-perkara yang sukar itu ada kemudahan-kemudahan dia. Benda yang sukar tu, yang sulit tu satu je. Kita nampak itu, kita besarkan, tuan-tuan. Padahal Allah bagi selebihnya itu kemudahan yang banyak, kita tak nampak. Satu orang dilahir dalam keluarga yang miskin, dia nampak diri dia miskin, tak ada harapan. Ada orang sampai bunuh diri, nak bunuh diri, tapi dia tak nampak dia ada zuriat, ada anak-anak, ada kudrat untuk dia bekerja, ada anak-anak untuk dia bagi pelajaran. Dia tak nampak benda tu.
Sebab dia hanya memfokuskan kepada al-usra, kepada kesukaran itu dibesar-besarkan. Pada Allah Maha Adil, Allah bagi sukar ujian, tetapi Allah juga bagi kemudahan kepada manusia. Kemudian Allah sebut apa lagi? Iaitu wala tajassasu. Jangan kau cari kesalahan-kesalahan orang lain. Jangan kita mencari kesalahan-kesalahan orang. Ada je orang tu, dia senyap pun kita cari salah. Lagilah kalau dia bercakap, lagi banyak salah dia, betul tuan-tuan. Saya ni kalau lagi banyak cakap, lagi banyak salah saya, tuan-tuan. Baik diam, betul tak? Ada orang tu pendiam pasal apa? Aku diam ni, kalau aku cakapkan banyak pula salah aku. Ada orang dia rasa macam tu, tuan-tuan. Sejarah lama lah. Mungkin selama ni dia banyak cakap, lepas tu satu benda jadi buruk, dia pun menyesal, akhirnya dia jadi pendiam. Ada juga. Jadi antara perkara yang kita buat, iaitu jangan kita cari kesalahan orang lain. Jangan kita bongkar rahsia, cerita-cerita ya. Kalau kita sendiri buat maksiat, benda yang lepas, kita minta taubat dengan Allah Ta'ala. Saya ingat semalam Ustaz Usaini cerita tentang taubat panjang lebar, tuan-tuan. Tentang taubat. Taubat ni dengan Allah Ta'ala lah. Kita minta maaf dengan manusia. Bila kita minta maaf dengan manusia, dalam mazhab Syafi'i, kita kena minta maaf secara tafsili, tuan-tuan. Secara terperinci. Kena sebut salah kita. Tak ada kosong-kosong dah. Din, kosong-kosong dia, apa kosong-kosong tak tahu kan. Padahal kita ambil duit dia, kena jumpa dia, cakap kat dia, Din, saya minta maaf, hari tu saya memang dalam kesempitan sungguh, saya nampaklah ada RM10 saya ambil, tak maaf Din, yang saya ganti ni. Ganti tuan-tuan, jangan minta maaf je, ganti. Sejuk hati dia. Habis kalau dia tak maafkan, apa dia? Kalau kata Imam Ghazali, kita perbanyakkan amal soleh kita, banyakkan amal soleh kita. Tetapi sebenarnya antara yang kita boleh buat juga, kita teruskan amal soleh kita dengan harapan kita berdoa pada Allah, semoga Allah ampunkan dosa kita. Nak buat macam mana? Kita dah jumpa minta maaf, orang tu tak maafkan, takkan kita nak bunuh diri? Tak kan? Kita jangan la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Kasih sayang Allah tu sentiasa kepada hamba-Nya. Allah mengetahui isi hati kita. Itu antaranya. Kemudian yang akhirnya itu disebutkan wala yaqta. Ni akhir. Ni 9 cara. La yaqta ni, jangan mengumpat. Jangan mengumpat. Mengumpat ni sepakat para ulama mengatakan hukumnya haram. Tak ada, harus tak ada. Mengumpat ni haram. Mengumpat ni apa dia? Mengumpat ni benda yang betul. Contoh, kaki dia tempang. Kaki dia ni tempang daripada kecil kan. Kita cakap kat orang, kita tempang datang lah. Tuan-tuan, kita mengumpat dia. Mengumpat ni sama ada cela pada fizikal, pakaian dia ataupun sifat dia. Kita cakap benda tu, dia tak suka dengar. Kita mengumpat dia, Allah kata apa? Seperti kita makan daging saudara kita. Sepakat ulama kata haram benda macam ni. Habis yang tak betul apa? Yang tak betul namanya fitnah. Betul? Ada orang buat status dalam Facebook, saya difitnah handsome, saya redha. Saya jawablah, fitnah ni benda tak betul, memang kau tak handsome. Betul tak? Kalau mengumpat, ya mengumpat betul. Orang umpat aku kata aku handsome, betul? Kita kata boleh tahan kau ni. Tapi kalau fitnah memang betul, memang fitnah pun benda tak betul, kau jangan bangga sangat. Fitnah ni benda yang tak betul. Benda yang tak ada, kita ada kan. Dia tu kita cakap kan, dia tu lah yang tabung yang pecah tu, kau nak tahu dia lah anak dia tu. Anak dia penagih dah, tambah anak penagih dah datang mana cerita dia, tuan-tuan. Kita tak tahu, kita fitnah keluarga dia. Itu fitnah. Umpat benda yang betul tapi dia tak suka dengar. Ni beza, tuan-tuan. Umpat benda yang betul tapi dia tak suka dengar, kita jangan cakap. Cela pada dia, kekurangan pada dia, jangan kita sebut-sebutkan, kita mengumpat. Hari ni orang kata dengan istilah membawang. Baik, muslimin, muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah SWT. Jadi sedikit kita nak masuk pada tajuk kita, iaitu berkaitan dengan hukum fiqah solat kita, iaitu solat sunat qabliyah maghrib. Ni sedikit saja perbahasan dia. Solat sunat qabliyah maghrib ni saya ingat kita dah sebut lama dah. Cuma kita nak ulang kaji sebab ada setengah pandangan mengatakan bahawa tidak disunatkan kita solat sunat qabliyah maghrib. Saya nak tanya para pendengar yang dirahmati Allah, tuan-tuan, amal tak solat sunat qabliyah maghrib? Kalau kita amalkan, apa sandaran dia, apa hujah dia? Sedikit sebanyak kita nak ulang kaji pada malam ni, tuan-tuan. Baik. Iaitu saya menggunakan kitab mengikut manhaj dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Kalau kita lihat dalam pandangan mazhab yang lain pun banyak, sangat cantik huraian dia. Kita akan masuk sedikit kalau berkaitan dengan tajuk pada malam ini, iaitu yang pertama, kata pengarang kitab, persoalan yang ditimbulkan, apakah hukum solat sunat qabliyah maghrib?
apakah hukum solat sunat qabliyah maghrib? Qabliyah ni sebelum maghrib tu kita sembahyang 2 rakaat. Apa hukum dia? Jika solat sunat qabliyah maghrib memang disyariatkan, apakah dalilnya? Dia tanya dalil, tuan. Orang zaman sekarang semua tanya dalil. Tapi mengaji hadis tak mau mengaji, tanya dalil. Tak apalah. Yang mana kita boleh terang, kita terang. Tak terang, kita balik kepada ahlinya. Tanya ulama', tanya tuan guru. Kita tak tahu, cakap tak tahu. Kita tak perlu malu, kita tak tahu. Daripada kita cakap benda yang tak betul, lagi teruk. Betul tak? Imam Malik rahimahullah ta'ala ditanya anak muridnya, jumlah soalan cukup banyak, tapi dia jawab hanya sebahagian saja. Selebih dia kata, aku tak tahu. La adri, aku tak tahu. Walaupun hakikatnya Imam Malik ni alim, faqih, tapi dia tawaduk lah. Ulama' seperti ini kita tak kata bukan dia tak tahu, kita kata reflect dia seorang yang tawaduk, seorang yang rendah diri. Tapi kalau pada kita, memang kita tak tahu, cakap tak tahu, kita jahil, kita bodoh. Jangan malu. Ustaz ke, pensyarah ke, siapa dalam bidang dia tak tahu, cakap tak tahu, rujuk pada orang yang lebih tahu. Baik. Jadi jawapan kepada persoalan itu, yang pertama sekali iaitu dalam kitab-kitab muktabar dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, para ulama dalam mazhab Syafi'i membahagikan solat sunat rawatib kepada 2 bahagian. Solat sunat rawatib ni dia mengiringi solat fardu sebelum dan selepas. Boleh. Solat sunat rawatib ni sebelum dan selepas. Kategori yang pertama iaitu solat sunat rawatib yang dinamakan muakkad. Tuan-tuan biasa dengar muakkad, sunat muakkad, muakkadah kan? Iaitu muakkad ni, bila sebut muakkad ni, suruhannya itu mengerjakan sangat kuat. Suruhan untuk mengerjakannya sangat kuat. Nabi SAW dalam perkara-perkara sunat muakkad, Nabi buat benda tu, Nabi tak pernah tinggal. Melainkan Nabi ada keuzuran, Nabi tak buat sebab ada uzur yang diiktiraf syarak. Yang pertama. Yang kedua iaitu sunat ghairu muakkad. Ghairu muakkad. Saya ulang balik. Yang pertama, bila sebut solat sunat rawatib ni, ada yang sifatnya muakkad, sangat dituntut, suruhannya itu sangat dituntut, suruhannya sangat kuat. Nabi SAW sendiri amalkan dan tak pernah tinggal melainkan ada keuzuran. Yang kedua, ghairu muakkad, suruhan mengerjakannya tidak kuat, tetapi masih sunat lagi. Jelas yang tu? Masih sunat lagi. Okey. Yang pertama kita lihat. Bahagian pertama solat sunat rawatib muakkad berjumlah 10 rakaat. Ini dalam mazhab Syafi'i. 10. Yang pertama 2 rakaat sebelum solat fardu subuh. Tentu amal tak? Okey. Yang keduanya 2 rakaat sebelum solat fardu zuhur. Okay. Nanti ada orang tanya, Ustaz saya buat 4. Tak apa. Itu pandangan dalam mazhab Syafi'i berdasarkan hadis Nabi SAW. Semua boleh diamalkan, cuma kita nak secara tertib, kita kena sebut secara tertib, supaya kita faham, supaya bila ada khilaf, ada perbahasan di kalangan kita, sekurang-kurangnya faham kedudukan tersebut. Yang pertama, saya ulang balik, 2 rakaat sebelum solat fardu subuh. Yang keduanya 2 rakaat sebelum solat fardu zuhur, jadi 4. Yang ketiganya 2 rakaat selepas solat fardu zuhur, ba'diyah. Okey. Kemudian yang ke-8 ataupun rakaat yang ke-8, 2 rakaat selepas solat fardu maghrib. Dia tak sebut sebelum. 2 rakaat selepas solat fardu maghrib, jadi 8. Dan yang ke-10, 2 rakaat iaitu 2 rakaat selepas solat fardu isya. 10 rakaat ni sifatnya apa? Sunat muakkad. Suruhan mengerjakannya sangat kuat. Jangan tinggal. Kalau boleh jangan tinggal. Susah macam mana pun buatlah. Duduk pun duduklah. Solat sunat ni. Kalau tak larat lah. Buat 10 rakaat ni, jaga elok 10 rakaat ni. Saya ulang. 2 rakaat sebelum subuh, ganjarannya disebut secara khusus dalam hadis, sangat besar nilai dia. Kemudian kita buat 2 rakaat sebelum zuhur, sekurang-kurangnya kita buat 2 rakaat sunat muakkad. Kemudian 2 rakaat selepas zuhur buat, kemudian 2 rakaat selepas maghrib buat, dan kemudian 2 rakaat selepas isyak. Jadi jumlahnya 10 rakaat sunat muakkad. Baik. Yang keduanya iaitu solat sunat rawatib ghairu muakkad, ada 12. Ghairu muakkad. Suruhannya tak berapa nak kuat, tapi sunat lagi, pahala buat. Apa dia? Iaitu 2 rakaat sebelum fardu zuhur, iaitu sesudah rakaat sunat qabliyah muakkad. Maknanya ada 2 tadi, tambah 2 lagi. Faham tak? Yang sunat muakkad ni 2 saja. Tambah 2 lagi jadi 4, tapi sifatnya sunat ghairu muakkad. Okey. Kemudian tambah lagi 2 rakaat selepas fardu zuhur, iaitu sesudah 2 rakaat sunat ba'diyah muakkad. Tadi selepas zuhur 2 kan, tambah 2 lagi. Satu muakkad, satu ghairu muakkad. Nak bagi faham ni.
Kemudian 4 rakaat sebelum fardu asar. 4 rakaat sebelum fardu asar ni buat. Dia ghairu muakkad. Kemudian 2 rakaat selepas solat fardu maghrib dan 2 rakaat sebelum fardu isyak. Jadi jumlahnya 12. Maka dengan pembahagian ini jelas kepada kita bahawa kita disunatkan untuk solat sunat 2 rakaat sebelum maghrib. Dan kalau ditanya apa kategorinya, iaitu sunat ghairu muakkad. Sunat ghairu muakkad. Baik. Kemudian disebut oleh pengarang kitab, maka nyatalah kepada kita bahawa hukum solat sunat qabliyah maghrib itu adalah sunat ghairu muakkad, bukannya bid'ah. Bukan benda yang tak diada-adakan tanpa dalil, tanpa sandaran agama syariat, bukan. Adalah sunat. Baik, dalilnya cukup banyak. Saya nak bacakan beberapa hadis berkaitan dengan perkara tersebut, 2 rakaat sebelum maghrib. Yang pertamanya iaitu hadis riwayat Imam Bukhari, bersumberkan daripada sahabat iaitu Abdullah Al-Muzanni, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Abdullah Al-Muzanni, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sallu qabla salatil maghrib. Nabi kata apa? Solatlah kamu semua solat sunat sebelum maghrib. Qala fi tsalisah, sampai 3 kali Nabi sebut liman syaa. Yang ketiga Nabi kata apa? Bagi yang mahu melakukannya. Nampak tak? Tu dia jadi ghairu muakkad tu. Nabi suruh, tapi Nabi kata liman syaa, bagi yang nak buat. Faham tak tu? Pasal apa? Kata dia, karahiyata an yattakhidhaha an-nas sunnah. Baginda Nabi tidak senang orang ramai menjadikannya sebagai sunat yang sangat dituntut. Maka jatuh dia kategori ghairu muakkad. Nabi kata buat liman syaa, bagi siapa yang nak buat. Sebab Nabi tak nak beratkan hukum, iaitu menunaikan solat sunat sebelum maghrib 2 rakaat. Jadi siapa yang buat tu, ada tak hujah, ada sandaran dia? Ada, berdasarkan hadis-hadis kita bacakan ni. Ada tak keringanan dia? Ada juga. Maka terpulang pada kita lah. Kita datang solat berjemaah ni kena bawa aksesori dah tuan-tuan. Handphone kita pun nak macam-macam. Betul tak? Kereta kita pun nak sport rim cantik apa semua kan. Kereta jalan sama je. Itu juga mileage dia, itu juga speed dia. Tetapi kita nak cantik, nak tinted, nak color merlip tuan-tuan. Solat macam itulah juga. Solat semua solat. Tapi kita bawa dengan aksesori sedekah kita, aksesori senyum kita, aksesori mahabbah kita, semua pahala. Aksesori solat sunat-sunat kita. Subhanallah tuan-tuan. Itu cantik Islam pada kita. Dia datang package untuk kita pilih dan kita amal saja. Baik. Kemudian apa lagi? Hadis yang kedua daripada sahabat namanya Anas radhiyallahu anhu. Kata dia yang bermaksud, sesungguhnya aku telah melihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang besar, min kibar ashabin Nabi, di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang besar-besar ni. Ni sahabat-sahabat Nabi yang terkenal ni. Apa dia? Mereka ini berpusu-pusu ke tiang-tiang masjid, menjadikannya sebagai sutrah semasa waktu maghrib untuk mengerjakan solat sunat qabliyah. Perbuatan ini dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi yang besar tuan-tuan. Aku buatlah. Yang kedua, hadis yang ketiga juga daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, kata dia, dan kami mengerjakan solat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 2 rakaat setelah terbenam matahari dan sebelum solat maghrib. Maka kata pengarang ataupun perawi hadis bertanya kepada Anas, adakah Rasulullah juga menunaikan kedua-dua rakaat itu? Kata Anas, baginda hanya melihat kami solat 2 rakaat, tetapi baginda tidak menyuruh kami dan tidak pula melarang kami. Ini hadis yang ketiga. Nabi tak beratkan. Nabi tengok sahabat semayang, Nabi tak larang, Nabi tak suruh. Gitu. Baik. Kemudian yang terakhir hadisnya, iaitu juga daripada sahabat Sayyidina Anas. Semua hadis ni riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata dia daripada sahabat, kami berada di Madinah. Apabila muazzin selesai melaungkan azan untuk solat maghrib, orang ramai bersegera ke arah tiang-tiang masjid lalu mengerjakan solat 2 rakaat, sehingga sesungguhnya seorang lelaki asing, iaitu bukan penduduk tempatan, masuk ke masjid lalu dia menyangka solat fardu telah didirikan disebabkan ramainya yang melakukan solat sunat 2 rakaat tersebut. Ini dalil ataupun hadis yang keempat untuk menjadi sandaran kepada, iaitu amalan solat sunat qabliyah maghrib. Jelas tak tu? Jelas ya? Jadi boleh kita berhujah untuk perkara tersebut, dan janganlah kita perpanjangkan perkara ini. Siapa nak beramal, sila beramal dengan kefahamannya. Siapa tak beramal, terpulang kepada dia. Mudah-mudahan Allah nilai semuanya itu dengan pahala berganda-ganda lah. Baik.
Kemudian kita lihat, turut diletakkan satu persoalan oleh pengarang kitab. Dia kata apa? Banyak masjid-masjid dan surau-surau pada hari ini solat sunat qabliyah maghrib bukan sahaja tidak dilakukan oleh imam dan muazzin. Ini kita kena terbuka lah, memang ada. Solat sunat qabliyah maghrib ni imam tak buat, muazzin Tok Bilal pun tak buat. Dia kata apa? Malah waktu yang membolehkan solat sunat juga tidak diperuntukkan. Apa maksud tak peruntukkan ni? Masuk waktu maghrib ni, azan, dia terus qomat. Dia tak bagi peluang orang nak solat sunat. Ni ada ni. Baik. Kebiasaannya muazzin akan melaungkan iqamat sejurus selepas azan dikumandangkan. Kalau berlaku situasi seperti ini, maka kita lihat apakah punca kepada perkara ini. Apa punca dia? Kita balik kepada punca, sebab dia. Kemudian adakah terdapat perbezaan antara solat sunat qabliyah maghrib dan solat sunat qabliyah isyak yang mendapat tempat berbanding dengan solat sunat qabliyah maghrib yang seolah-olah dianggap bid'ah dan oleh sebahagian anggota masyarakat? Ini lontaran soalan untuk kita cuba rungkaikan supaya kita jelas. Baik. Maka jawapannya betul, benar, solat sunat qabliyah maghrib tidak didirikan di sebahagian masjid dan surau, malah peruntukan waktu untuk para jemaah mengerjakannya juga tidak diberikan. Antaranya beberapa sebab lah. Kalau kita tanya kenapa tak ada masa diperuntukkan untuk jemaah solat sunat qabliyah maghrib ni, azan-azan terus dia nak qomat ni. Apa jawapannya? Antaranya dia kata untuk memberi peruntukan waktu yang luas kepada kelas fardu ain selepas solat yang pertama. Baik. Maka jawapan kepada alasan tersebut memang betul. Ada setengah pengajar dia bimbang peruntukan masa terlalu sedikit untuk dia mengajar, maka untuk dipanjangkan waktu mengajar ni dihadkan ataupun dipendekkan waktu antara azan dan iqamah maghrib tersebut. Maka kita lihat bagaimana ulama secara tuntas mengharmonikan keadaan ini supaya nampak indah Islam ni, tuan-tuan. Apa dia? Dia kata mereka berhujah bahawa menuntut ilmu itu lebih besar pahalanya daripada mengerjakan solat sunat. Baik. Ya betul, pada alasan pada zahirnya alasan itu munasabah dan cantik didengar. Menuntut ilmu wajib, solat sunat sunat. Jadi kalau kita ikut kedudukan hukumnya, menuntut ilmu lagi tinggi. Baik. Cuma apa yang disebut oleh pengarang kitab untuk kita faham apakah tujuan kita menuntut ilmu. Nampak tak, tuan-tuan? Dia balik kepada sebab, dia balik kepada tujuan, dia balik kepada definisi. Kalau kita ada satu perkara yang kita argue antara kita, tuan-tuan, kita kena balik kepada definisi, ta'rif. Itu antara tertib ilmu. Saya pernah bagi satu analogi kan. Contoh dia, kita ni berbahas tentang argue tentang satu jenis kenderaan. Saya balik Kedah, saya naik kenderaan ETS. Saya tak cerita nama ETS, saya tak ingat kenderaan tu nama ETS. Saya cerita kat kawan, saya kata saya cerita dekat sahabat saya, aku balik Kedah itu aku naik kereta api laju, pemandangan senyap semua, cerita hebat. Tapi tak tahulah nama kenderaan ni kan. Hak kawan ni dalam kepala dia duk bayang. Aku pun naik juga kereta api laju, tapi dalam kepala dia pernah naik satu jenis kenderaan namanya komuter. Kita ETS, dia komuter. Jadi saya pun ceritalah, sembang derah lah, tuan-tuan. Macam ni canggih lah, kafe dia semua elok, orang dia pramugara semua, steward semua ada lah kan. Sampai ujung-ujung rupanya bila dah sembang-sembang, tengok-tengok rupanya lain. Ta'rifan tu lain, definisi tu lain. Penat kita sembang, rupanya aku fikir lain, kau fikir lain. Betul tak? Jadi agama pun macam tu lah juga. Bila ada satu benda, contoh kita kata, kita sebut seperti istilah tahlil. Okey, bila kita kata tahlil, apa tahlil? Ada orang faham tahlil ni gini, ada orang faham tahlil ni begini. Jadi kita kena balik kepada definisi dia supaya harmoni perbahasan tersebut. Macam itulah juga dalam persoalan. Bila dia kata apa tujuan dia kita sembahyang ataupun menuntut ilmu. Tuan-tuan, apa tujuan kita menuntut ilmu? Yang pernah kita bincang sebelum ni. Antara tujuan kita menuntut ilmu adalah untuk kita beramal dengan ilmu tersebut. Maka solat sunat yang kita pelajari dalam majlis ilmu, contoh pada malam ni kita mengaji ni bab solat sunat qabliyah maghrib, hukumnya sekian ilmu berdasarkan daripada kitab muktabar, daripada karangan himpunan para ulama, kita sampaikan, diajar oleh tuan guru kita sampaikan kepada masyarakat. Itu namanya ilmu. Kemudian ilmu tersebut kita nak pendam, tuan-tuan? Tak. Ilmu yang kita dapat ni, antara yang kita kena buat, kita beramal dengan ilmu tersebut. Betul tak? Tuan-tuan banyak ilmu ni, tapi ilmu tuan-tuan tak beramal.
Kata cerdik pandai, hukamat kata apa? Seperti pokok yang tidak berbuah. Pokok cantik besar, pokok durian tu, tapi tak ada buah tuan-tuan. Sampai musim orang lain berbuah, kita tak ada buah. Kat rumah kita tanam pokok mempelam, orang lain semua mempelam sampai masa dia manis buah dia. Kita macam tu lah pokok kita. Manfaat tak pokok tu? Manfaat. Ada manfaat untuk bahagian haiwan, ada manfaat untuk ranting daunnya, tetapi buahnya kita tak ada, jadi kuranglah manfaat dia. Macam tu contoh dia. Jadi begitulah juga dia kata, apa tujuan kita menuntut ilmu? Bukankah ilmu itu untuk diamalkan? Jika begitu, tidak solat sunat qabliyah yang ditunaikan itu termasuk daripada mengamalkan ilmu yang dipelajari. Jelas tak tu? Jadi kita kena letakkan neraca pertimbangan kita di situ tuan-tuan, supaya dia cantik. Baik. Jadi maknanya kita sebenarnya yang meletakkan syarat tersebut. Kita yang sebenarnya meletakkan alasan tersebut. Padahal waktu menuntut ilmu tu sangat luas. Tidak hanya selepas solat maghrib. Di Bangi Masjid Hasanah tu tuan-tuan, dia buat kuliah isyak. Tuan-tuan nak buat tak kuliah isyak nanti? Dia tak apalah tuan-tuan, sekali sekolah isyak dia ratus orang datang, tak ada hal. Memang dia pemburu majlis ilmu. Dia ni ada satu jenis manusia ni tuan-tuan, dia tak boleh dengar kalau ada majlis ilmu. Dia akan datang, dia nilai ilmu tinggi bagi dia lah. Itu tempat-tempat yang tertentu, dan insya-Allah mudah-mudahan barakah Bumi Semenyih ini tuan-tuan, orang yang subur dan suka kepada majlis ilmu, insya-Allah kita doakan. Baik. Kemudian kita lihat, saya ambil yang akhir lah ya, jangan masuk isyak ni. Maka kesimpulan yang kita boleh ambil iaitu solat sunat qabliyah maghrib ini ada kebaikan kalau kita sediakan waktu dia. Apa kebaikan dia? Tuan-tuan cuba fikir sekejap, renung sekejap. Tadi dia kata mengaji untuk mengajar belajar ilmu, kelas pengajian ilmu. Baik, itu dengan syarat dia letakkan. Apa manfaat dia? Manfaat dia banyak. Antara yang pertama, kita lihat cantik Islam ni tuan-tuan. Yang pertama, memberi ruang kepada mereka yang berpuasa agar mereka berbuka dengan selesa, sama ada puasa fardu Ramadan atau solat sunat sepanjang tahun. Betul tak? Tak? Ni azan maghrib ni. Azannya Allahu Akbar, masuk waktu sembahyang dia. Minta maaf, dia berbuka puasa kat rumah dia. Betul tak? Tapi kita iqamat cepat. Kesian kat kawan tu. Dia bukan nak makan berat pun. Dia makan kurma. Tak? Lepaskan balik dia makan balah yang berat sikit. Betul tak? Jadi bila dia datang, sempat dia, sebab orang solat sunat qabliyah dia buka puasa. Dia buka puasa. Dia sampai sempat dia bertakbiratul ihram dengan imam. Subhanallah tuan-tuan. Cantik. Yang pertama, ini ulama sebut. Kemudian yang kedua, membolehkan orang yang berbuka puasa untuk bersiwak, menggosok gigi. Selepasnya kerana bersiwak sebelumnya adalah dimakruhkan. Orang berpuasa, dia bersiwak, selepas dia bersiwak. Bersiwak ni kita dah sebut dah secara khusus itu kan, secara detail. Siwak sunnah, siwak, doa siwak, semua kita dah sebut dulu. Jadi sunatnya kita boleh bersiwak selepas solat, selepas waktu maghrib, lepas kita makan sikit tu kita bersiwak, sunat. Sebelum itu makruh sebab dah terlalu dekat dengan waktu solat tu. Baik. Maka ini membolehkan mereka mendapat pahala yang besar kerana bersugi. Subhanallah tuan-tuan. Siwak ni pahala dia besar. Antaranya yang disebutkan ialah iaitu membersihkan mulut dan mendapat redha Allah. Ingat tak hadis yang kita baca Aisyah bersumberkan pada isteri Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Antara dua kelebihan siwak ni, yang pertama mengundang redha Allah, yang kedua untuk membersihkan mulut kita. Itu Islam, jaga kebersihan luar dalam. Bagi peluang pada orang yang berbuka puasa untuk dia gosok gigi. Ini kalau azan lepas tu kita terus tak sembahyang sunat qabliyah maghrib, dia tak ada peluang, tak ada masa. Secara tertib lah dia nak gosok gigi dia tu. Dan kemudian yang akhir sekali, iaitu memberikan ruang waktu kepada orang yang sentiasa berhadas, seperti kencing tidak lawas. Ada sahabat-sahabat kita, mereka ni ada masalah kencing tidak lawas. Betul tak? Ataupun disebutkan istihadah dan seumpama dengannya, untuk dia bersuci dengan selesa. Kesian kat kawan tu tak? Kita tak tahu macam nak azab dia, nak uruskan masalah dia ni. Kencing tak lawas, kemudian dia nak pakai benda-benda yang boleh mengelakkan daripada menitik air kencing dia. Kita azan-azan terus maghrib. Kawan tu kelang kabut lah tuan-tuan kat benda air tu. Jadi Islam bagi satu anjuran, antara hikmah menyediakan
Imam, Bilal, pengurusan surau masjid menyediakan masa untuk menunaikan solat sunat qabliyah maghrib bagi orang yang berpuasa, bagi orang yang nak bersiwak, bagi orang yang ada masalah kencing tidak lawas, ada masalah untuk dia buang hajat atau qada hajat dia ni. Jadi memberi masa untuk dia menguruskan perkara tersebut. Maka golongan ini tidak boleh bersuci, iaitu membasuh kemaluan, iaitu membungkusnya, memakai cawat, berwuduk dan bertayamum, melainkan setelah masuk waktu solat fardu. Dah, dia nak buat benda tu bila dah azan, masuk waktu baru dia buat, bukan sebelum. Faham tak tu? Sebab kalau sebelum, benda tu dia akan jadi najis. Bila dah masuk waktu, dia buat benda tersebut, maka dia sembahyang dengan kadar segera. Mudah-mudahan tuan-tuan. Jadi 3 perkara ini, apabila diberi peluang melakukan semua perkara ini sebelum solat dimulakan, maka dapatlah mereka merebut peluang mengangkat takbir atau ihram bersama dengan imam. Pahalanya cukup besar, oleh itu ganjaran dan pahala berjemaah yang sangat besar akan diperoleh oleh golongan ini, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan sedikit sebanyak perkongsian kita pada malam ini. Yang pertama, saya sebutkan bagaimana komunikasi kita sesama manusia. Allah sebut secara larangan dan suruhan dalam surah Al-Hujurat ayat 10 hingga 12. Tuan-tuan balik, baca ayat tersebut, fahami ayat tersebut. Itu cara komunikasi kita sesama manusia. Ini perintah daripada Allah Ta'ala. Kemudian secara khusus kita bincangkan tentang solat sunat qabliyah maghrib. Ini antara yang dibincangkan pada malam. InsyaAllah ada kesempatan yang akan datang kita akan sambung, iaitu solat sunat qabliyah Jumaat. Solat sunat qabliyah Jumaat, insyaAllah. Pasti banyak kekhilafan ataupun kesalahan dan kekurangan. Saya mohon kemaafan. Terima kasih atas perhatian. Aku liqauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.